Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhail Iman bin Wasli. Nombor matrik saya 2022-827416. Kami daripada kelas D1 AM110-2B. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Azli bin Zulkarnain. Nombor matrik saya 2022-617-964. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kizrul Hazrib bin Ramli. Nombor matrik 2022-605482. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Mustaqim bin Razi. Nombor matrik saya 202-2479-438. Kita teruskan kepada pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas D1 AM110-2B. Kami akan memaparkan satu pembentangan daripada kumpulan kami untuk subjek CTU 152 Etika dan Peradaban berkaitan tajuk Definisi, Sejarah dan Konsep Perlembagaan. Berikut merupakan isi kandungan berkaitan tajuk yang akan kami bentangkan pada hari ini. Pertama, kami akan membentangkan tentang pengenalan tentang perlembagaan. Kedua, definisi perlembagaan. Ketiga, konsep perlembagaan. Dan yang terakhir adalah sejarah perlembagaan. Pengenalan tentang perlembagaan. Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia. Perlembagaan tersebut mengandungi 183 perkara. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Selain itu, ia menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seterusnya, kita terus ke definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tubuh atau asas sesebuah kerajaan. Perlembagaan merupakan satu koleksi atau dokumen yang menggariskan institusi-institusi kerajaan, hak-hak rakyat serta had dan tanggungjawab kepada mereka. Secara amnya, perlembagaan sesebuah negara melambangkan nilai-nilai kebangsaan yang diutamakan di dalam negara berkenaan. Negara yang mementingkan kebebasan dan hak asasi manusia akan memperuntukkan perkara-perkara berkenaan di dalam perlembagaannya. Sebegitu juga jika negara yang mengutamakan nilai kerohanian dan keagamaan akan memuatkan fasal berkenaan agama di dalam perlembagaannya itu. Poin yang kedua ialah Perlembagaan Malaysia juga dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Malaysia telah digubal berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan Malaysia pada tahun 31 Ogos 1957. Untuk pengetahuan anda, perlembagaan terbahagi kepada dua jenis perlembagaan, iaitu yang pertama perlembagaan bertulis dan yang kedua perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan perlembagaan yang telah dikodifikasikan atau diluluskan badan bertanggungjawab dalam satu dokumen. Daripada dokumen ini, undang-undang lain diluluskan atau amalan-amalan berperlembagaan atau dalam bahasa Inggeris, Constitutional Practices and Conventions dilahirkan. Berdasarkan perlembagaan, inilah pihak kehakiman akan menguji kesahihan tindakan kerajaan. Antara negara-negara yang mengamalkan perlembagaan bertulis termasuklah Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan atau Federal Constitution. Dan yang kedua, Amerika Syarikat, iaitu US Constitution, dan India, iaitu Constitution of India. Perlembagaan Amerika Syarikat boleh dikategorikan sebagai perlembagaan pendek apabila dibandingkan dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan India. Perlembagaan India mempunyai mukadimah ataupun preamble, iaitu 22 bahagian yang mengandungi 448 perkara, 12 jadual, 5 lampiran dan 107 pindaan. Setiap perlembagaan bertulis memperuntukkan kaedah pindaannya.
Sungguh pun sesuatu perlembagaan merupakan undang-undang asas ataupun good norm, namun ia tetap boleh dipinda dari masa ke semasa. Kedua, perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan tidak bertulis merupakan gabungan tradisi undang-undang biasa, badan legislatif, keputusan-keputusan mahkamah serta amalan-amalan yang dianggap teras oleh rakyat negara berkenaan. Sebagai contoh, negara yang mengamalkan perlembagaan tidak bertulis adalah United Kingdom, New Zealand dan San Marino. Secara teorinya, perlembagaan tidak bertulis boleh dipinda dengan undi majoriti mudah badan legislatif negara berkenaan. Selain itu, skandal atau penyalahgunaan kuasa oleh pihak kerajaan juga boleh menukar penerimaan rakyat negara berkenaan, lebih-lebih lagi melalui proses pilihan raya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan konsep perlembagaan. Konsep perlembagaan Malaysia merujuk kepada rangkaian undang-undang, prinsip dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ditulis pada tahun 1957 dan telah diubah beberapa kali sejak itu. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang asas atau konstitusi yang membentuk landasan undang-undang negara Malaysia. Ia mengandungi struktur organisasi negara, peraturan hak asasi manusia, pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan negeri, serta sistem undang-undang yang mengawal urusan pemerintahan negara. Perlembagaan Malaysia menetapkan struktur kerajaan negara termasuk sistem perundangan, eksekutif dan kehakiman. Ia juga menetapkan hak asasi manusia termasuk hak kebebasan bersuara, kebebasan beragama, hak untuk mendapat pendidikan dan hak untuk hidup dalam keamanan. Prinsip kesucian raja-raja dan kedaulatan undang-undang juga termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan juga memperuntukkan bahawa agama rasmi negara ialah Islam, tetapi memberikan jaminan bahawa orang bukan Islam berhak untuk memeluk agama masing-masing dan beramal menurut agama mereka dengan bebas dan aman. Konsep utama Perlembagaan Malaysia adalah negara berperlembagaan yang bermaksud kuasa-kuasa dan tanggungjawab kerajaan serta hak-hak dan kebebasan rakyat Malaysia ditetapkan oleh perlembagaan. Perlembagaan juga menetapkan prinsip-prinsip asas penting seperti kedaulatan raja-raja, kedudukan agama Islam, bahasa kebangsaan dan hak asasi manusia. Sistem perundangan Malaysia pula terdiri daripada Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta beberapa mahkamah khusus lain. Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi di Malaysia, manakala Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa dan fungsi masing-masing. Perlembagaan Malaysia juga adalah undang-undang tertinggi di Malaysia yang membentuk dasar kerajaan dan sistem perundangan negara. Ia dipersetujui pada tahun 1957 ketika Malaysia mencapai kemerdekaan daripada penjajah British dan telah diubah suai beberapa kali sejak itu. Perlembagaan Malaysia juga mengatur sistem kehakiman termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Rendah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan perselisihan dan melindungi hak asasi manusia. Ia juga menetapkan pelindungan terhadap diskriminasi ras dan agama, kebebasan berkumpul, bersuara dan beragama serta hak-hak wanita dan anak-anak. Terdapat 4 konsep penting terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Yang pertama ialah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan Raja-Raja Melayu memegang peranan penting dalam sistem politik di Malaysia kerana memegang kekuasaan tertentu dalam pemerintahan. Namun, kekuasaan Raja-Raja Melayu dibatasi oleh perlembagaan dan mereka harus bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip dasar negara. Yang kedua ialah sistem parlimen. Malaysia memiliki sistem pemerintahan parlementer yang bererti bahawa kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri dan kabinetnya yang dipilih oleh anggota parlimen. Parlimen terdiri daripada Dewan Rakyat, yakni dipilih oleh rakyat, dan Dewan Negara, iaitu yang diangkat oleh Raja-Raja Melayu. Yang ketiga ialah kebebasan beragama. Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara, namun agama Islam diakui sebagai agama rasmi negara. Yang keempat ialah kebudayaan dan bahasa. Bahasa Melayu diakui sebagai bahasa rasmi negara dan kebudayaan Melayu dianggap sebagai bahagian penting dari identiti nasional. Namun, perlembagaan juga mengakui hak kelompok minoriti dan mempromosikan kepelbagaian budaya. Secara keseluruhan, Perlembagaan Malaysia
merupakan dokumen asas yang menyediakan struktur organisasi dan undang-undang untuk negara Malaysia. Ia mengawal urusan pemerintahan negara dan menjamin hak asasi manusia serta memastikan kestabilan dan keseimbangan antara cabang-cabang kerajaan dalam pemerintahan negara. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sejarah perlembagaan. Perlembagaan ini telah berkuat kuasa pada Julai 1948 dan satu jawatan kuasa telah ditubuhkan pada tarikh tersebut. Jawatan kuasa ini terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu, 2 orang wakil Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO dan 6 orang pegawai kanan British, dan satu perjumpaan telah berlangsung di King House, Kuala Lumpur. Dan satu perjanjian telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan Sir Edward James sebagai wakil kerajaan British, dan ia adalah sebagai persediaan ke arah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Perjanjian ini penting kerana ia memasukkan pelaksanaan Malayan Union dan menyatukan negeri-negeri Melayu dan sebuah persekutuan untuk pertama kali. Kedudukan Raja-Raja Melayu juga telah dikembalikan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perlembagaan ini tercetus apabila Suruhanjaya Red telah mengadakan memorandum dalam kalangan semua penduduk Tanah Melayu termasuk Majlis Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan rakyat. Sebanyak 131 cadangan penduduk Tanah Melayu telah dikumpulkan oleh Suruhanjaya Red dan ianya berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang-orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Antara isi-isi memorandum dari pihak Majlis Raja-Raja Melayu adalah cadangan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong YDPA, dan yang di-Pertuan Agong YDPA harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu sendiri dan berkuat kuasa selama 5 tahun. Selain itu, cadangan daripada parti politik adalah menolak memberi kewarganegaraan Jusoli dan memohon mengetatkan pemberian kewarganegaraan. Memorandum ini telah diluluskan oleh Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan dan telah berkuat kuasa pada tarikh kemerdekaan Tanah Melayu, iaitu 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Perlembagaan ini telah dipinda oleh Suruhanjaya Cobalt disebabkan penyertaan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Malaysia. Isi perlembagaan tersebut telah ditambah satu kuasa yang memperakui semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak sebelum menyertai Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang baru ini telah diisytiharkan pada 16 September 1963. 16 September 1963, tarikh keramat yang mengukir sejarah tarikh terbentuknya Persekutuan Malaysia. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung menjadi satu dan akhirnya terbentuklah negara baru yang dipanggil Malaysia. Namun, terdapat satu tunjang utama dalam pembentukan ini, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan yang mula digubal untuk Persekutuan Tanah Melayu telah melalui pengubahsuaian ketara dengan terbentuknya Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia atau perlembagaan adalah dokumen yang paling penting di dalam negara kita kerana ia menentukan landasan negara kita dalam mewujudkan sistem demokrasi, menghadkan kuasa kerajaan dan menyatakan hak-hak kita. Perlembagaan adalah undang-undang utama negara Malaysia. Ini bermakna ia menentukan siapa yang boleh menggubal undang-undang dan menghadkan undang-undang yang boleh digubal. Perlembagaan ini mempunyai sebanyak 15 bahagian dan dipecahkan perkara di dalamnya. Namun, perkara yang sering menjadi topik sensasi, terutamanya pemain politik, adalah mengenai agama Islam, bahasa Melayu serta hak keistimewaan orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Islam sebagai agama rasmi Persekutuan. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11 mengenai kebebasan agama pula menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal kurungan 4 mengembangkan agamanya. Ini bermakna walaupun Malaysia telah mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi, penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan kepercayaan bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada pembaca sebelumnya. Sekarang saya akan membacakan tentang kesimpulan. Perlembagaan adalah tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Kita dapat lihat bahawa Malaysia ini telah terdiri teguh berpandukan dasar-dasar perlembagaan yang diguna pakai sehingga hari ini.
yang mana dasar-dasar tersebut boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan juga penting dalam menjadi dasar kepada pembentukan sistem demokrasi berparlimen yang masih berfungsi sehingga kini di Malaysia. Akhir kata, kewujudan perlembagaan adalah penting dalam pemerintahan negara dan sebagai asas seundang-undang.